Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi pada minggu ini untuk pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Okay, hari ini masih lagi bersama dengan Cikgu Wan akan membincangkan berkenaan dengan 5.0 pengawetan makanan. Okey, di tajuk ini adalah merupakan sambungan untuk topik pada minggu lepas. Kita lihat. Okey, untuk standard kandungan pada hari ini ialah 5.2 punca makanan rosak. Standard pembelajaran ataupun objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menyatakan faktor pertumbuhan mikroorganisma. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi mikroorganisma untuk hidup ataupun bertumbuh? Okey, sebelum kita berbincang mengenai subtopik kita pada hari ini, jom kita sama-sama fikirkan tentang situasi yang ditunjukkan pada gambar ini. Okey, adakah betul tindakan ini? Okay, cuba anda lihat. Okey, untuk yang pertama. Okey, untuk yang ini. Yang pertama, Zaid melihat tarikh luput pada bungkusan makanan. Betul atau salah tindakan Zaid? Perlukah kita melihat tarikh luput pada bungkusan makanan? Ya, perlu. Supaya kita tahu sama ada makanan tersebut masih lagi boleh digunakan ataupun telah melebihi tarikh luput. Yang kedua, Faris membeli ikan sardin di dalam tin yang telah berkarat. Betul atau salah tindakan Faris? Tindakan Faris adalah betul. Ini kerana supaya kita tidak tersalah membeli ikan sardin yang telah dicemari dengan karat yang mana akan membahayakan kesihatan kita. Tengok yang seterusnya. Yang ketiga, Irina memilih ikan segar semasa di pasar. Betul atau salah tindakan Rina? Okey. Jadi, tindakan Rina ini adalah betul. Sebagai pengguna, kita mestilah ingin membeli ikan yang masih segar keadaannya. Yang keempat, Ain mengasingkan buah-buahan yang rosak. Tindakan Ain adalah betul, di mana kita berhak untuk memilih buah-buahan yang belum rosak, yang masih lagi baik keadaannya, supaya kita tidak dijangkiti ataupun tidak memakan buah-buahan yang telah tercemar sama ada mengandungi bakteria ataupun kulat. Okay, pada minggu lepas, kita telah membincangkan tentang dua punca makanan rosak. Masihkah anda ingat? Okey, punca yang pertama adalah dengan kehadiran kulat. Dan punca yang kedua, makanan rosak disebabkan oleh kehadiran bakteria. Okey, contoh ini cuba anda lihat. Okey, ini adalah merupakan gambar nasi. Okey, ini yang pertama ini adalah nasi yang masih lagi dalam keadaan yang baik. Manakala gambar di bawah ini merupakan nasi yang telah basi. Jadi, pernahkah anda mengalami situasi ini?
Pernahkah nasi di rumah anda bertukar menjadi basi? Cuba anda ingat kembali. Sekiranya ada, mengapa ya? Okey. Di sini cikgu tunjukkan contoh eksperimen berkenaan dengan nasi, iaitu kesan haba. Eksperimen ini adalah untuk melihat kesan haba terhadap mikroorganisma. Dalam eksperimen ini, cikgu menggunakan nasi sebagai bahan utama. Cuba kita tengok langkah-langkah. Pertama, cikgu akan menyediakan nasi yang mencukupi. Kemudian, cikgu akan bahagikan nasi kepada dua bahagian dan labelkan A dan B. Kenapa cikgu perlu bahagikan kepada dua? Supaya kita boleh bandingkan antara keduanya. Ataupun kita kenali juga dia sebagai set kawalan. Set kawalan penting untuk kita membandingkan hasil eksperimen untuk nasi dan haba. Langkah yang kedua, nasi berlabel A disimpan di dalam peti sejuk. Manakala nasi yang berlabel B dibiarkan pada suhu bilik sahaja. Cuba anda jangkakan apa yang berlaku untuk nasi A dan nasi B. Nasi yang manakah yang akan kekal tidak rosak? A atau B? Selepas 3 hari didapati nasi A yang disimpan di dalam peti sejuk masih baik. Tetapi nasi B yang dibiarkan pada suhu bilik telah berbau dan berkulat. Sekiranya anda pernah lihat ibu anda menyimpan nasi di dalam peti sejuk, maka anda boleh kaitkan dengan eksperimen ini, di mana untuk memastikan nasi tahan lebih lama, kita boleh menyimpan nasi di tempat yang rendah suhunya. Mengapa? Kerana pada suhu yang rendah, bakteria tidak boleh bertumbuh dengan aktif. Ataupun dalam maksud lain, pada suhu yang rendah, bakteria adalah tidak aktif. Maka, nasi yang disimpan di dalam peti sejuk adalah lambat rosak. Jadi, jom kita lihat apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Faktor pertumbuhan mikroorganisma terdiri daripada 4. Faktor yang pertama adalah makanan. Faktor yang kedua adalah haba. Faktor yang ketiga pula ialah kehadiran air. Dan faktor yang keempat adalah kehadiran udara. Mikroorganisma memerlukan keempat-empat faktor ini untuk mereka bertumbuh dengan baik. Sekiranya terdapat beberapa faktor yang tidak didapati dalam keadaan tertentu, mikroorganisma ini tidak akan bertumbuh dengan baik ataupun pertumbuhannya boleh dikira sebagai terencat. Baiklah murid-murid semua, kita telah tahu ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma.
Tugasan anda pada minggu ini ialah untuk melakukan eksperimen pertumbuhan kulat pada roti. Tujuan eksperimen ini ialah untuk melihat faktor pertumbuhan mikroorganisma. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 2 keping roti dan air. Untuk eksperimen ini, langkah-langkahnya ialah renjis air pada roti A, sementara roti B tidak disemburkan air. Kemudian, masukkan roti ke dalam plastik ilut sinar yang berbeza dan labelkan A dan B. Pastikan anda label dengan betul. A untuk yang disemburkan dengan air, manakala B tidak. Kemudian, anda mestilah membiarkan roti dalam suhu bilik dan membuat pemerhatian pada kedua-dua roti tersebut. Kemudian, rekodkan pemerhatian anda. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Okey, untuk rumusan kelas sains kita pada hari ini, kita telah membincang berkenaan faktor pertumbuhan mikroorganisma di mana terdapat 4 faktor utama. Okey. Dan seterusnya, tugasan. Okey, cikgu ada kongsikan link untuk Google Form supaya anda boleh isikan kehadiran. Okey, pertama, isikan kehadiran. Okey. Kemudian, cikgu ada letakkan juga nota ringkas di dalam Google Form di mana anda perlu menyalin nota ringkas tersebut dalam buku latihan sains. Dan yang ketiga, jangan lupa lakukan eksperimen pertumbuhan kulat pada roti. Okey. Jangan lupa untuk mengambil gambar untuk setiap langkah yang anda telah lakukan. Okey. Dan jangan lupa untuk mengongsikan gambar pada grup WhatsApp kelas. Okey, jangan lupa juga bila anda dah isikan kehadiran, ambil gambar dan hantar juga pada grup WhatsApp kelas bersama-sama juga nota ringkas yang telah siap disalin dalam buku latihan. Okey, selamat mencuba untuk eksperimen pertumbuhan kulat pada roti. Semoga anda berjaya. Jumpa lagi pada kelas yang berikutnya. Terima kasih semua.